Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya Allah berikan kita untuk kekuatan beramal dan istiqamah dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah terima amalan kita sebagai amalan yang mendapat ganjaran besar di sisinya dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan, kita lihat kepada surah yang kita nak baca ni, yang nota yang saya telah berikan, di mana kita kena faham bahawa apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai satu SOP ataupun arahan untuk kebaikan kita. Ini di antara keimanan yang paling penting untuk kita simpan, bahawa kita beriman dengan Allah yang telah mencipta kita, menjadikan kita, dan Dia tidak akan tinggalkan kita begitu saja. Bahkan diberikan kita satu petunjuk dan jalan untuk mempermudahkan kita, untuk menjaga kita, seperti mana government, kerajaan berikan peraturan dan arahan untuk kebaikan. Itu je lah yang boleh kita katakan. Apatah lagi Allah memberikan kita wahyu adalah untuk petunjuk yang membawa sampai ke syurga sana, dan saya beriman dengan kehidupan di akhirat. Baik, jadi bila kita membaca Al-Quran nanti, kita akan melihat arahan-arahan daripada Allah yang mana kita beriman dan yakin apa yang Allah nak. Dan saya telah berikan secara kasar bahawa bagaimana program wahyu itu diturunkan. Ya, program wahyu yang diturunkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta, kepada Jibril, dan dari Jibril terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara kasar sebenarnya ini untuk budak-budak ni, tapi dah takkan sebenarnya. Okey, sebentar. Okey, dalam siri gambar rajah ni kan, ingat saya. Sorry. Ya, sah. Nampak. Tapi okey, yang qul huwallah apa tu, itu sebenarnya dia berkaitan dengan program tu. Saya dah terni. Okey, baik. Allah sebagai sumber wahyu kita, sebagai sumber agama kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Jibril yang bawanya. Okey, Jibril yang bawanya, dan kita tahu Jibril Al-Amin yang digelarkan sebagai yang amanah, yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu apa yang Allah nak, dan dia tidak akan tambah dan tidak akan kurangkan apa yang Allah berikan. Seperti mana yang Allah arahkan, itulah yang disampaikan. Maka apabila disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tambah dan tidak ada kurang. Itu iman, ya, berkaitan dengan keimanan kita. Dan hanya lelaki yang mengetahui tentang agama ini adalah Rasulullah, tak ada orang lain. Walau Abu Bakar, walau Umar, Osman, Ali ke, mereka tak tahu asalnya. Kenapa? Agama itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan program wahyu. Oleh kerana itu, kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalimah itu adalah kalimah agung. Lelaki yang kita sebut ini adalah lelaki yang agung, lelaki yang diwahyukan, dan tidak diwahyukan kepada orang lain kecuali nabi-nabi yang terdahulu. Okey. Jadi dengan arti kata lain, yang mengetahui agama ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Allah nak. Lalu dia sampaikan, di situ kita lihat disampaikan kepada para sahabat.
seperti mana juga Allah arahkan. Dengan arti kata lain, Rasulullah memberikan wahyu ataupun menyampaikan wahyu dengan tidak ada tambah dan tidak ada kurang. Seperti mana yang Allah arahkan, itulah yang diberikan kepada para sahabat sehingga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum yang kita dah baca tu. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama disebabkan Rasulullah dah sempurna penghantaran penyampaian dia kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Rasulullah tidak boleh mengada-adakan atau membuat wahyu itu, okey, dia sendiri yang kata okey ini datang daripada Rasulullah. Macam mana masyarakat kita, ya, dia kata okey ini datang daripada Rasulullah sedangkan tak pernah Rasulullah katakan. Yakni masyhur dengan hadis palsu lah tu, ya. Dan Rasulullah tidak pernah mengaitkan ini datang daripada Allah sedangkan Allah tak wahyukan. Kita dah terangkan bab tu. Berarti Rasulullah amanah disampaikan seperti mana yang Allah nak. Kalau Rasulullah katakan apa yang tak pernah Allah turunkan, apa Allah katakan yang kita terangkan? Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Jika Muhammad itu mengada-adakan apa yang tak pernah kami katakan, nescaya kami akan tangkap Muhammad dan kami akan hancurkan atau kami bunuh Muhammad. Subhanallah, dahsyat. Ya, Allah kata begitu kepada Rasulullah. Ya, dikatakan kepada Rasulullah kalau dia nisbahkan sesuatu itu kepada Allah sedangkan Allah tidak pernah wahyukan, maka kami akan hancurkan Muhammad. Itu dia. Oleh kerana itu kita dah faham tentang kedudukan Rasulullah siapa, dan bukan sebarang manusia, dan dia amanah, dia menyampaikan seperti mana Allah nak, dan dia tidak benarkan untuk menambah ataupun mengurang. Dia mesti hantar seperti mana yang Allah arahkan, dan disampaikan kepada para sahabat seperti mana Allah arahkan, dan telah sempurna apa yang disampaikan dengan ayat yang kita baca pada pelajaran yang lepas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Okey, maka ini membuktikan kepada kita bila ayat itu diturunkan sempurna agama ini, maka dengan arti kata lain, agama kita jangan ditambah, jangan dikurang. Agama kita bukan akal. Agama kita adalah program wahyu. Bila kita tambah, berarti penyelewengan pada agama. Okey, clear ya? Bab ni, okey. Produk dari Allah mesti dikeluar dalam bentuk yang telah ditetapkan. Macam kita jugalah, kan, kalau produk BMW takkan nak tokok tambah pula, kan, ataupun nak kurang, barulah company itu saman kita. Ya, silap sikit pun macam Toyota tahun berapa tu, silap tam pedal dia tarik balik semua, ya, kenderaan dia seluruh dunia. Ini kan pula agama Allah yang mana milik Allah, tiba-tiba datang ustaz-ustaz kecil, syekh-syekh kecil ni nak tokok tambah milik Allah. Tak logik di akal. Sedangkan Allah yang turunkan wahyu ini adalah produk yang berkualiti yang dijamin syurga. Ya, tiba-tiba datang orang yang tak ada ilmu, ya, bukan penerima wahyu, boleh nak tambah, boleh nak kurang. Tak boleh. Ini agama mesti dijaga seperti mana yang dibawa. Okey. Kemudian Rasulullah dah hantar kepada sahabat dan tabi'in. Sahabat hantar kepada tabi'in, yakni anak murid sahabat ataupun lelaki yang beriman tak bertemu dengan Rasulullah tetapi dia ambil ilmu pada para sahabat dan mati dalam keadaan iman. Dan akhirnya tabi'in, begitulah 3 generasi yang terbaik. Saya letakkan 3 generasi yang terbaik. Lepas tu barulah kepada ummah Islam. Tapi ummah Islam berpecah, ya, berpecah pada 73 golongan, dan mudah-mudahan kita yang terbaik di kalangan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Ini beda. Sekarang kita lihat ayat dalam kitab dalam ni, saya bacakan dulu ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka berwuduklah, basuhlah muka kamu dengan tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sampai kedua buku lali. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh wanita, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah. Oleh Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu, supaya kamu bersyukur. Baik. Jadi sekarang kita masuk dalam bab ini pula, ya. Bab berkaitan dengan wuduk. Okey, pertama sebelum kita membicarakan wuduk, kerana Allah telah mengatakan satu perkara yang besar, mendirikan solat. Dan kita tahu solat adalah tiang agama, dan solat adalah asas agama. Dan Allah tidak pernah akan pisah solat dan zakat. Dan pada tiap-tiap perkataan usul dalam agama, solat adalah satu perkara asas. Dan tidak ada siri amalan yang meninggalkannya boleh menjatuhkan kekufuran, kekafiran, seperti mana solat, ya, dan zakat. Begitu ketat. Masalah solat adalah satu masalah yang terlalu besar. Dan siri kabair yang paling, di antara paling yang besar selepas syirik kepada Allah, ialah meninggalkan solat. Okey, siri-siri dosa besar, meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, jadi ini kita nak bicarakan solat adalah satu perkara yang terlalu agung. Dan ia asalnya diambil oleh Allah, oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yang kita tahu asalnya 50 waktu lalu dikurangkan menjadi 5 waktu. Berarti ianya satu perkara yang terlalu besar dan terlalu penting. Dan solat dijagakan pada zaman Rasulullah sebelum berhijrah. Dia melakukan solat pada tiap-tiap malam, qiyamul lail. Ya, itu antara hubungan orang manusia dengan Allah sebenarnya solat ini. Para nabi dahulu pun melakukan solat, kerana itu hubungan kita, interaksi kita berhubung dengan Allah. Ya, oleh kerana itu bila kita berhubung dengan Allah, pertama saya agak menekankan bagaimana kita beriman dengan Allah itu menjadi asas sebenarnya. Bila kita letak, itu pasal bila saya sebutkan kalimah Rabb yang kita kata Tuhan kan, ilah pun Tuhan. Tetapi kalimah Rabb itu bila kita faham betul-betul, menunjukkan satu keagungan Allah, kehebatan, super power, apa juga yang mempunyai kekuatan, kehebatan, pentadbiran alam semesta ini dimiliki dengan kalimah Rabb ini. Ya, terpasal syirik rububiyah ni berkaitan kalimah Rabb ni sikit sangat. Dia macam Firaun, macam siapa lagi yang penggubal undang-undang, ya. Lepas tu apa lagi? Yang mana yang dikaitkan dengan itu hanya urusan Allah, pemilik alam semesta, maka tak ada siapa yang boleh masuk campur. Tapi bila orang tu masuk campur, syirik dia jenis syirik terlalu besar. Seperti ayah Pin, ya, syirik besar tu. Kenapa? Dia mengaku mempunyai kerajaan di langit. Kalau dia kata kerajaan di bumi, kita boleh terima. Kerana raja-raja, presiden-presiden negara, semuanya ada kerajaan dia. Okey, itu kita boleh terima. Tetapi bila disebut kerajaan di langit, tidak dimiliki melainkan
Allah saja. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Nampak tak ayah pin yang kecil keding ya? Orang mana? Terengganu. Orang Terengganu mati pun dah katanya kencing manis ya. Mengaku Tuhan kan, punya kerajaan di langit. Nauzubillah min dzalik. Okey. Dan Firaun mengaku ana Rabb, disebut kalimah Rabb tu. Ya, dahsyat kalimah ini. Okey. Oleh kerana itu, ianya merupakan satu perkara yang besar, terlalu besar, yang mana kita kena letak Allah itu terlalu besar. Masalahnya itu yang saya katakan, bila kita sebut Allah, kita sebut kopi lagi kita selesa. Ya. Kita rasa selera dia. Tetapi sebut Allah tidak terasa. Okey, kita sebut COVID, mula terasa. Okey, itu yang jadi pakai mask kita ni. Ya, nampak tak kesan daripada kita faham dan kita hayati. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyebut kalimah Allah, zaman dahulu bila disebut, okey, bila sebut macam sekarang juga kuasa veto, kuasa besar kan. Dulu sebut Rom dan Parsi, orang mula gerun. Ya, orang mula gerun. Kita sebut Amerika, sebut Soviet dah tak, Rusia, China, kita rasa lain kan. Okey, begitu. Itu baru begitu. Bayangkan di zaman waktu peperangan, bila sebut Genghis Khan, semua jadi takut kan, bila disebutkan kerana dia mempunyai kerajaan yang hebat. Tetapi kenapa bila kita sebut kalimah Allah tidak ada terasa apa-apa, sedangkan dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Itu amat penting. Kena letak setkan dalam minda. Tuan-tuan dan perempuan akan merasa kemanisan beriman dengan Allah. Bila kita dah set dalam minda kita, ya, letak dalam hati kita, akan terasa manis kita beriman kepada Allah. Kenapa kita dah mengiktiraf dia sebagai Tuhan yang mempunyai kerajaan yang begitu hebat, yang mengetahui segala-galanya. Saya nak terang pun tak tahu, tapi ianya dapat dirasai melalui keimanan. Okey? Jadi insya-Allah kita letakkan itu. Kenapa? Solat bukan urusan main-mainan. Kerana hubungan kita dengan Allah. Kalau raja panggil untuk menyerahkan datuk, macam mana persiapan kita? Ya, nak dapat datuk ke Datuk Seri Tan Sri, kan? Persiapan tu silat-silat seminggu praktikalnya. Cara berjalan mana boleh lenggok-lenggok depan raja dengan pakaiannya, mana boleh suka-suka pakai. Betul tak? Itu kita dengan raja manusia. Bagaimana dengan raja sekalian alam? Main penan. Kalaulah tidak Allah tu maha pengampun, kita pergi pakai lekeh aja kan, maka dia maafkan jugalah. Kerana sifat pengampun dia. Kita pergi ya, macam orang kampung pergi solat pakai telkung, penuh dengan, bukan penuh dengan bunga, penuh dengan tai lalat, kan? Tapi Allah terima juga. Ya. Jadi okey, di sini amat penting kita menyebut tentang pencipta bukan sebarangan. Bila kita mengatakan, membicarakan tentang Allah, bagi saya, pertama, saya beriman dan saya yakin dan saya akan merasa dalam jiwa saya perasaan gerun, agung, perasaan rindu, perasaan segalanya terletak dalam jiwa saya. Okey, oleh kerana itu bila menyebut kalimah Rasulullah pun begitu, dia terjaga dan tidak boleh dipermainkan. Okey. Jadi di sini solat yang kita nak dirikan mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Namun kita mulakan dalam ayat ini bermula dengan cara mengambil wuduk. Okey, cara mengambil wuduk dahulu, dan kita kena faham agama ini milik Allah dan agama ini disampaikan oleh Rasulullah. Silibus dia pada Rasulullah. Seperti mana kita dulu belajar kat universiti, silibus dia mengikut pensyarah tu yang berikan. Maka follow, ikut. Jangan kita bagi pandangan dan idea kerana agama telah sempurna. Ya, kalau tak puas hati itu lain cerita. Tetapi kita adalah di bawah program wahyu yang nak keaslian agama ini terpelihara sampai akhir zaman ataupun sampai akhir hayat kita. Kerana dia milik Allah, kita akan mempertahankan itu milik Allah. Ya, macam mana kita mempertahankan harta kita, diri kita, milik kita, maka begitu juga dengan agama ini milik Allah, perlu dipertahankan dengan cara yang betul. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk dalam satu bab yang mana ianya berkaitan dengan wuduk. Okey, dalam skrin kita ini, sorry, sebenarnya saya buat untuk budak-budak ni. Program ada cuti sekolah ni, baru lepas tak ada nak edit lah, sorry lah. Maaf, ya. Okey. Babul wuduk, bagi bunga-bunga sikit. Okey. Di mana di antara ayat yang kita baca ni, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang yang faham bahasa Arab dia akan nampak ada beberapa perkara ya menarik. Macam arjulakum tu kenapa lepas ba tu selalunya bi ru'usikum wa arjulikum. Tapi dia jadi arjulakum. Ini semua kaedah bahasa Arab. Okey. Kemudian kita lihat wa aydiyakum ilal marafiq kan. Wa aydiyakum dari tangan sampai ke siku. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita akan lihat ayat tayamum dia sebut tangan tanpa ke siku. Dia sebut tangan tapi dia tak sebut siku. Adakah Allah lupa? Jangan. Allah tak pernah lupa. Atau kita yang tersilap memahaminya. Okey, baik. Jadi itu dia. Kemudian kita lihat apa yang dikaitkan kelebihan berwuduk. Di antaranya kelebihan berwuduk an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemahannya. Barang siapa yang berwuduk dengan sebaik-baik wuduknya, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuh badannya sehingga keluarlah dari bawah kuku-kukunya. Okey, di bawah dia ambil wuduk dengan sebaik-baiknya. Apa maksud dengan sebaik-baiknya? Mengikut cara Rasulullah. Okey, itu sebaik-baiknya. Tidak ada satu amalan yang Allah berikan kepada Rasul melainkan sebaik-baiknya. Tiba-tiba kita nak ikut cara kita. Nanti kita akan terang apa dia antara cara-cara masyarakat kita ditopuk ditambahnya. Okey, baik. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang putih dari kesan wuduk mereka. Jadi kita dah terangkan bahawa di antara bercahayanya kita di akhirat disebabkan kesan wuduk. Okey, bukan kesan lotion ke makeup kita, tak sabar bukan. Okey. Okey, tetapi kesan wuduk dan diikuti yang kedua kesan apa dulu? Kita katakan keluar cahaya ubat. Masya-Allah hafal. Alhamdulillah, itu yang paling penting kita hafal. Ubat. Berarti jangan dihitamkan. Warnakan tak apa. Okey, hitamkan jangan, dan sebaik warna merah lah. Okey. Kemudian Allah dari Abu Hurairah juga, Allah tidak terima solat seseorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia mengambil wuduk, mengisyaratkan kita nak sempurna solat hendaklah kita berwuduk. Okey. Jadi itu di antara cara perkara yang penting. Okey, sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bicarakan. Okey, di sini ada gambar-gambar yang mana untuk budak-budak. Ya, sorry lah. Okey. Okey, anggota wuduk. Apakah Allah sebut dalam anggota wuduk itu? Ya, dalam Quran. Dan saya dah terangkan. Bila Allah sebutkan hukum hakam, siapa yang akan mentafsirkan? Ya, good. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Quran bersifat, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dan Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya, dia tak boleh dipisahkan dua tu. Al-Quran dan hadis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mengetahui apa yang Allah nakkan. Jadi dia mentafsirkan. Dan kita katakan bahawa Al-Quran dia tidak boleh berdiri sendirinya tanpa dibawa oleh Rasulullah penafsiran. Kalau tidak, ya, kita akan menyaksikan Al-Quran menyebutkan aqimus solat, dirikan solat. Tapi macam mana solat tu? Al-Quran sebutkan dirikan solat, tapi cara solat kita tak tahu. Rasulullah yang menerangkan. Kita tak tahu berapa rakaat, berapa waktu, 5 waktu tak disebutkan dalam Al-Quran, tapi hadis yang akan menerangkan. Oleh kerana itu dia tidak boleh berpisah dua. Ya, dua perkara, dua hadis ni tidak boleh dipisahkan antara Quran dan hadis, kerana hadis menterjemahkan Al-Quran. Okey. Oleh kerana itu hadis yang masyhur di antaranya berkaitan Muaz bin Jabal yang dihantar ke Mesir. Lalu dikatakan, wahai Muaz, apa yang kamu akan hukumkan kepada penduduk Mesir? Lalu dia mengatakan, aku akan menghukumkan dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah kata, kalau tak ada Al-Quran, aku menghukumkan hadis. Kalau tak ada hadis, ijtihad dia. Di situ hadis tu palsu. Ya, dia pada matan hadis tu bercanggah dengan prinsip agama. Dia tidak dipisahkan Al-Quran dengan hadis. Ya, seharusnya Muaz mengatakan Al-Quran dan hadis. Tapi riwayat itu menunjukkan hadis itu palsu. Kenapa? Masalah dia memisahkan Quran dan hadis. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan lihat dan saya akan terangkan tentang wuduk, sifat wuduk Nabi. Kenapa kita nak ikut Rasulullah biar kita dalam keadaan perjalanan hidup kita sampai akhir hayat tu clear mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sudut amalan.
Okey, kita lihat anggota wuduk yang pertama diterangkan adalah berkaitan dengan tangan. Itu tangan. Itu nama dia tangan. Tangan hak ni. Ya, tangan. Okey, itu pasal Allah kata ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Berarti tangan di sini kalau istilah bahasa Arab. Okey, ni tangan. Okey. Kemudian masuk dah ipin. Sorry. Ya. Okey, kemudian muka. Yang dikatakan muka tu hidung, mulut. Betul? Dia kat muka kan? Jadi Rasulullah akan mentafsirkan bila dikatakan basuhlah muka kamu, ya, maka basuhlah termasuk hidung dan mulut. Itu tang situ datang permulaan hadis Rasulullah. Okey, kita akan lihat dia basuh tangan, lepas tu dia berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung. Berarti Rasulullah tahu apa yang Allah nak adalah yang dimaksudkan dengan muka tu. Kita menganggap sunat lah, tapi bagi saya tak nak komen apa-apa. Bagi saya mengikut Rasulullah adalah diutamakan. Okey? Baik. Kemudian tangan hingga ke siku. Okey? Kepala. Okey, kepala yang botak, yang berambut campur telinga. Ya, telinga termasuk kepala. Dan ingat, masalah menyapu kepala dalam siri wuduk adalah menyampaikan air ke kulit. Ya, asalnya bukan ke lain-lain. Tapi kalau dah ada ke rambut, maka tak menjadi masalah. Kenapa Rasulullah buat? Pasal Rasulullah ada rambut. Tetapi nak memaksa orang pasal isu yang berlaku, orang perempuan wuduk tu dia ada rambut ni kan. Dia ada pandangan kata kena cuci rambut tu. Dah ada rambut tak main peranan, yang main peranan kulit dalaman tu. Okey? Ada kesilapan dalam tu. Sampai itulah kesian jemaah. Okey, baik. Dan kaki sampai buku lali, itu hak kaki. Okey, buku lali ataupun mata kaki. Okey, nampak? Clear? Baik, sekarang kita lihat bagaimanakah sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, disunatkan bagi kita bersiwak. Berdalilkan hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, atau dalam riwayat yang lain inda kulli wudu, rawahu al-Bukhari dan Muslim. Kalau tidak memberatkan umat aku, maka aku akan menyuruh dia bersugi pada tiap-tiap kali solat ataupun tiap-tiap kali wuduk. Ya, itu asalnya. Tetapi kadang-kadang ada masyakkah dia, mana nak bawa bergigi pula kan. Jadi dia dibuatkan pada pagi hari, tetapi yang paling afdal tu pasal kayu siwak itu memainkan peranan, boleh dibawa bila-bila masa. Ya, kerana disunnahkan untuk bersiwak pada tiap-tiap kali berwuduk ataupun nak solat. Okey. Kemudian ni dia cara dia. Pertama, waktu kita nak mulakan wuduk, kita kena berniat. Niat. Okey? Dan kita tahu bahawa niat itu adalah detikan hati kita. Kita duduk dekat tempat wuduk tu asalnya untuk apa? Untuk wuduk lah kan? Okey, dah cantik. Itulah niat. Ya? Niat. Kita pergi ke pasar borong tu untuk apa? Beli ikan ke beli? Takkan kita sahaja aku pergi pasar borong. Itu bukan niat, itu lafaz. Ya, lafaz tidak berfungsi. Okey, yang dalam hati tu, dia duduk dalam bahaman saja aku mencuri. Kena niat kan, nak mencuri pun kena niat. Tak boleh. Jadi niat adalah detikan hati yang tidak diucapkan. Okey. Bila kita dah niat untuk berwuduk, maka ucapkan bismillah. Bismillah aja. Ya. Ingat ya, bismillah ini banyak fungsi dia. Tetapi kita kadang-kadang salah faham bila kita ingat bismillah ialah sikitnya, pendeknya. Nak tambah ar-Rahmanir-Rahim. Tak. Dia bismillah tu dah sempurna ayat dia. Tetapi kalau kita tambah Ar-Rahmanir-Rahim, itu untuk Al-Quran yang kita baca. Ya, oleh kerana itu bila kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi pada bismillah ni kadang-kadang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dia bismillah tu dah sempurna. Apabila Rasulullah kata kat budak kecil yang nak makan tu, ya ulam samillah, baca bismillah. Bab tu bismillah cukup. Okey? Sempurna. Maka bila kita baca bismillah, kita mencuci kedua telapak tangan tadi, ya, yang kita katakan diambil air tu sikit, gosok macam tu, ya, gosok. Nak kena berdiri ke? Tak apa. Okey, gosok, okey. Dan menyela-nyelakan antara jari jemari
Sebanyak 3 kali. Air tak banyak. Dalam siri mengambil uduk, kalau ikut Rasulullah ni, lebih kurang banyak ni je ambil uduk. Ya, air. Macam spray lah kan. Macam spray. Tapi kita tu dia, satu baldi. Ya. Okey. Baik. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada permasalahan tanya. Ya, tanya terus supaya tak terlepas. Okey, al-istinsyak wa menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan, istinsar. Okey, berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung. Kenapa? Kerana hidung itu termasuk muka. Jadi kita ambil air segenggam macam ni, dia sekali dia gunakan satu tangan ni. Okey, boleh ni. Okey, jadi dia ambil air macam ni, macam mana dia buat? Dia tolak ke mulut, masukkan separuh dan separuh lagi tolak ke hidung. Tangan kanan masuk ke mulut, tolak ke hidung. Dia kena biasa. Kalau tak biasa, dia lemah. Dia lemah. Kan? Air dah habis kan? Dia habis kat kumur-kumur aje. Itu pasal tak biasa. Kalau dah biasa, insya-Allah. Dia kena praktis lah. Kami pun praktis mula-mula dulu lemah, tak darat, lemah apa pula kan. Macam dalam air pula lemah. Tapi lama-lama kita akan biasa. Okey, ambilkan air, kumur-kumur, tolakkan ke hidung dan tolakkan dengan tangan kiri daripada hidung, dan kumur-kumur tu boleh buang lepas tu. Ya. Sebanyak 3 kali. Kalau air sikit, buatlah hak mana boleh. Dan tidak disunahkan pada bulan puasa, tak disunahkan pada bulan puasa dengan tarikan yang kuat. Tarik ala kadar. Ya. Kalau saya asyik buat mulut dulu dan baru hidung, saya tak boleh sekaligus. Itulah kita katakan hak mana mampulah. Tapi yang sebaik, saya bagi tahu yang terbaik, tapi yang mana agak kekurangan tu cuba-cubalah, kena berlatih ya. Memang kadang tak boleh, tak pandai nak uruskan kan. Tak apa, insya-Allah. Pasal tak pernah buat kan. Kita pasal anggap sunat. Bagi saya anggap ittiba', ikut Rasul kan. Okey, baik. Sekarang kita tengok kepala pula. Okey, kepala ni membasuh muka. Yang kita sebutkan muka tu dia had muka dia. Okey. Sampai ke telinga, tepi telinga. Nak nampakkan lagi? Okey. Nampakkan lagi? Itulah budak-budak suka. Yang ni budak-budak suka. Ya. Ipin. Saya pun tak tahu Ipin. Dia kata Ipin Ustaz. Okey, Ipin. Okey. Had muka. Walaupun botak had muka, itu dia had muka dia. Ya. Dia tidak kira botak tu tak ada anak rambut, nak mencari anak rambut tak jumpa. Okey. Tu saya kata Ipin dah besar pun tak ada rambut, lalu kita bagi dia rambut. Okey, cantik tak? Okey. Dah lama dah Ipin kan? Berapa tahun? 20-30 tahun dah berjanggut dah. Okey. Okey, sekarang kita basuh tangan. Habis je basuh muka tu kan, dah habis dah. Ingat ya, jangan ni. Yang paling penting kita ratakan air. Ya, ratakan air. Bagi perempuan sideburn tu tak menjadi masalah, tapi air tu diratakan. Ya, dan laki ditambahkan janggut. Kalau ada janggut panjang sikit, dia tarik macam tu, sela-selakan. Tu je. Dan boleh buat 3 kali, 2 kali dan sekali. Ya, dalam siri wuduk 3 kali, 2 kali dan sekali. 4 tidak digalakkan kerana dikategorikan mubazir ataupun was-was. Okey? Dan tangan, disebutkan tangan sampai ke siku Allah katakan. Okey? Dimulai hujung jari, ya. Tetapi tak menjadi masalah daripada ni, tapi Allah mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dari tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Berarti seolah-olah isyaratkan melalui Syekh Saleh Fauzan mengatakan bermula daripada bawah sampai naikkan ke atas. Itu paling baiklah. Tapi kadang-kadang bila dah pahit macam tu kita masuk kan pun tak menjadi masalah lah kalau setengah pendapat. Okey. Di situ atau dimulai dari siku hingga ke hujung jari. Ya. Okey. Ada apa? Pertanyaan? Tak ada? Masalah ni okey, clear. Ya. Yang bilangan tadi tu, kalau kita basuh muka 3 kali, lepas tangan sekali, boleh ke begitu? Tidak. Dia sebaik-baiknya seragamkan.
Seragamkan. Kalau muka sekali, tangan sekali, apa semua. Bismillah. Okey. Kemudian kepala, yang dikatakan kepala, tu dia. Dari hujung rambut sampai ke tengkuk. Ya. Lepas tu tarik balik. Itu kaedah yang Rasulullah ajar. Tapi kita melihat, ya, bukanlah kita kata tak sah, tapi ialah macam tak sempurna yang setengah tu begitu. Lepas tu, dan kita dah cerita kan, ya, pelajaran lepas, kalau yang pakai tudung pun kadang letak macam tu, tarik. Okey. Baik. Dan telinga termasuk kepala. Di sini. Kemudian basuh telinga, bukan basuh menyapu telinga dengan memasukkan kedua jari. Ya, okey. Cara kepala tadi tarik macam ni, ambil air, dan air ni dia pada kepala dia tidak menjadi masalah jika lepas basuh tangan tu kita dah tak ambil air lain. Air tu kita tarikkan. Atau nak ambil air lain pun tak menjadi masalah, kita tarikkan. Macam tu. Okey. Masukkan jari kita ke dalam telinga tu, kita pusingkan di bahagian ni. Okey, pusingkan, lepas tu cubit, macam cubit, tarik macam tu. Okey. Boleh? Ke lain? Komen dah macam tu je. Kan? Okey, ambil ni, kita gosok-gosok sikit di bahagian lopak-lopak ni, kelopak ni. Lepas tu kita pegang di bahagian bawah, tarik ke atas. Okey, jari ibu tu kat belakang ni, tarik terus ke atas. Itu cara dia lah. Boleh? Sorry? Sekali. Kepala sekali. Ya, kita tak menyaksikan dalam hadis kepala 3 kali. Kepala sekali sahaja. Okey, ada apa persoalan? Okey, telinga termasuk kepala. Macam tu. Itu tak apa, gosoklah macam mana pun, kita pusingkan. Lepas tu, pasal yang penting air tu terkenalah bahagian-bahagian ni, walaupun tak sempurna tak menjadi masalah. Okey? Ada apa pertanyaan? Okey, membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari hujung jari mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dengan menyela-nyela jari jemari. Lepas tu basuh kaki kiri pula. Dan pastikan mata kaki itu tang mana? Had tu dia. Ya, had tu. Dan di belakang dia, yang sampai hadis Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Neraka wil ataupun neraka lah bagi mereka kaki yang tak kena kesan wuduk di belakang tu. Ya, pasal orang Arab dulu dia di kawasan yang berpasir berdebu. So bila dia ambil wuduk, nampak kawasan berdebu tu tak kena air. Jadi Rasulullah tegur. Ya. Kerana apa? Kadang-kadang mereka laju sangat nak ambil air. Okey. Clear? Okey. Kalau sekaki itu daripada mata kaki ke atau tubuh atau mana-mana pun tak apa. Yalah, kita katakan mana-mana pun tak apa, tapi yang seafdal ikut hadis daripada kaki, awal kaki. Jari kaki. Kenapa Allah kata famsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki ataupun buku lali. Berarti dia sebut kaki dulu sampai buku lali. Pasal saya mendengar tafsir yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan, yang mula saya pun tak ambil perhatian, tapi bila dengar tu betul juga, kerana Allah kata dari hujung sampai ke atas. Berarti itu yang paling afdal lah. Tapi tujuannya adalah untuk meratakan semua kaki. Okey? Habis? Ada apa pertanyaan? Okey, tak ada. Alhamdulillah, selesai wuduk. Lalu kita digalakkan untuk doa selepas wuduk. Ya, jangan tinggal doa ni, kerana doa ini amat berharga. Dan doa yang asalnya, doa tu pendek je. Okey, tu dia doa dia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Muslim. Okey, yang kita tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Okey, itu daripada riwayat At-Tirmizi. Cantik juga. Lepas tu kita tambah wa ja'alni min ibadikas salihin, kan? Itu hadis dhaif. Itu tak sahih. Yang tu dhaif. Jadi kita berdiri di atas ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu je. Ya.
Ustaz, yang Allah bacakan ini tu bukan bila kita berdiri nak solat ke? Tak. Kita sambung terus. Sambung terus. Okey. Yang pertama ni pun dah dapat pahala dah. Maksudnya apa dia? Ganjaran dia nanti kita tengok, dan dalam riwayat yang lain ditambahkan lagi satu doa dia yang jarang kita gunakan, macam doa habis kelas, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ni diriwayatkan oleh Nasa'i dan Al-Hakim. Okey, maka kelebihan membaca doa selepas wuduk, boleh memilih mana-mana 8 pintu syurga untuk dimasuki nanti. Hadis rawahu Muslim. Maksudnya pintu syurga ada 8, kita diberikan peluang untuk memilihnya. Okey. Oleh kerana itu sempurnakan untuk sebaik-baiknya. Itu kelebihannya. Habis? Baik, kita lihat rukun wuduk. Ulang kaji sikit. Niat, membasuh muka, dah tergambar ya, bila sebut muka tu hidung dan mulut, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala dan termasuk membasuh telinga, membasuh kaki sampai ke buku lali dan tertib. Okey. Kemudian makruh wuduk, berlebih-lebih menggunakan air. Itu kita kadang-kadang guna, masya-Allah, dia pasang ni kuat, dia ambil, alah, itu masalah. Ya. Air laju pula, kan? Dia tak tahu air laju, bil laju, kan? Baik. Kemudian mendahului bahagian kanan. Okey? Dan yang ketiga, membasuh lebih 3 kali adalah makruh. Ya. Dia di antara sama ada membazir ataupun was-was. Kita elakkan was-was. Berlaku tak was-was? Subhanallah. Saya ada seorang kawan waktu kat kampung lah. Dia nak dia nak solat ke masjid, dia akan bawa 2 baju. Ya, satu baju tu yang dibalik datang tu ambil untuk pasti lenjun. Lonjun. Habis untuk tukar pakai baju. Tak solat pula masalah. La ilaha illallah. Ini disebabkan was-was. Di antaranya bila kefahaman tu dia termasuk dalam masalah terikat dengan mazhab yang tidak diopenkan, terbuka. Kenapa? Berpunca daripada air mustakmal. Air mustakmal tu yang jadi dia terpaksa nak ambil untuk. Bayangkan, bagi terpecik je air tu jadi kategori air mustakmal. Jadi dia nak ambil tu, bawakan tangan nak mengelakkan air tu menitip. Was-was, dahsyat was-was dia. Tapi berubah. Faham Quran Sunnah kita lah. Sonok sekali, kan? Ada beberapa perkara yang saya tengok tu. Nak sembahyang tu, dia takbir untuk ihram tu, ya, Allahu Akbar. Tu dia. Uish, itu kata apa hal tu? Allahu Akbar. Tak apa. Kalau sekali boleh lagi. Ini 2-3 kali. Imam dah nak rukuk boleh dapat pula. Itu yang geram tu. Kan? Imam dah nak rukuk boleh pula dia dapat. Sebelum tu susah, terganggu kita. Kan? Okey, nanti kita terangkan. Itu berpunca, ya, dia tak faham sebenarnya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ialah tugas kita lah menyampaikan, kita bimbing dia. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Waktu dia kata, Ustaz, saya kenapa hati saya keras, ya? Saya kata, naik motor dengan saya. Pergi bawa ke kubur, kan? Tazkirah hati kubur sampai menangis. Macam mana lembut dah hati? Lembut dah. Okay. Tapi alhamdulillah dia berubah. Alhamdulillah berubah. Bahkan dia membantu kita dalam siri dakwah pula. Okey, baik. Sekarang kita masuk dalam bab yang membatalkan wuduk. Okey, yang membatalkan wuduk. Pertama, tidur. Rasanya dalam ni ada kan? Tak ada. Ada yang batalkan wuduk. Nampak tu? Tak ada. Okey, yang batalkan wuduk, tidur dalam keadaan tidak tetap punggungnya di tempat duduk. Okey, yang menjadi perbahasan dalam bab ini, kalau dia tidur tu tidur terhengguk-hengguk tak apa, kerana sahabat Nabi pun tidur terhengguk-hengguk. Lalu bila iqamah dia dirikan solat. Tetapi sekarang tidur yang tidur betul-betul, terutamanya hari Jumaat tu kan, waktu imam khutbah tidur. Tetapi kalau dia tidur masih duduk, masih ada perbahasan, tapi dikatakan tidak batal.
Ya, tapi kalau dah tertongging je, ya, terutamanya budak tahfiz ngantuk sangat dia tidur tu, ya Allah tertongging kan, dia macam dah jadi macam tu. Itu ada masalah sedikit. Disebabkan ada seorang imam, saya tak ingat di kalangan mazhab Syafi'i, ya, pandangan dia, orang yang tidur waktu duduk ni, kalau atas kursi tidur kan, insya-Allah dia tidak teranjak dari punggung dia tu. Ya, dia tempat duduk. Berarti kerana dikaitkan dengan satu hadis yang mana kunci punggung kita ni, ya, yang menahan segala-galanya kentut ke apa, adalah dari mata. Kalau mata tu tertutup, terlena, berarti kunci terbuka. Tu. Oleh kerana tu, kaedah tu amat penting. Jadi kisahnya satu hari Syekh ni, ya, dikaitkan dengan mazhab Syafi'i. Saya tak ingat apa nama Syekh tu. Ya, dia pergi solat Jumaat. Waktu solat Jumaat tu dia duduk dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni tidur waktu khutbah, kan? Okey. Lelaki ni tu ada dua ke? Syekh, ada dua ke satu? Rasa macam ada dua. Okey. Lelaki ni tertidur. Khutbah kan? Khutbah. Tiba-tiba lelaki ni kentut. Dia tidur kentut dalam keadaan duduk. Imam ni imam besar, ya. Okey. Lepas tu tak apalah, dia tak kacau lah sampai habis khutbah, dah iqamah, lalu imam ni imam yang besar ni dia kata, wahai pemuda, kamu tadi tidur terkentut. Pemuda dia kata, tak, kamu yang kentut. Dia lawan. Dia tak kenal alim ni yang besar ni, dia tak kenal. Lalu dia kata, kamu yang kentut. Pada mazhab Syafi'i tak batal. Kan? Di situ imam ini terus tukar ijtihad. Dia tukar ijtihad. Dia mengatakan walaupun tidur dalam keadaan duduk yang terlalu lena, batal. Disebabkan terjadi pada dia. Tapi wallahualam, bagi saya wallahualam, kita tengok dalam bab ini, jika tidak dirasakan ni tak batal lah. Wallahualam. Tapi kalau dah tidur sampai duduk pun berdengkur macam tidur baring juga, ambil betul lah. Itulah senang. Okey. Kemudian keluar suatu dari dua saluran qubul ataupun dubur. Yakni hadis ini berkaitan dengan Bukhari dan Nasa'i. Okey, An-Nisa' pula An-Nasa'i, apa pasal An-Nisa' pula ni? Okey, An-Nasa'i tu. Baik. Jadi keluar apa juga keluar, ya. Apa juga keluar, kecuali ada beberapa perkara lah, itu isu perempuan yang kita tak bahaskan di sini. Yang ketiga, hilang akal, mabuk ataupun sakit. Ini ijma' ulama. Ijma' ulama adalah hujah bagi agama kita, kerana ulama telah sepakat. Kalau sekadar kata jumhur ulama, dia belum lagi. Tapi kalau ijma' sepakat, maka dia hujah kita. Yang keempat, yang keempat ini ada dua perkara yang perlu, maaf ya terpaksa kita sebut untuk pengetahuan. Menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik dalam satu hadis. Dan yang kedua, tidak bersyahwat, tidak batal dalam hadis yang lain. Pada mazhab Syafi'i, bila disentuhkan kemaluan, maka hukum dia batal, bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, berdalilkan hadis yang atas. Berdalilkan hadis yang atas. Tetapi hadis yang kedua ni kita nak letak macam mana? Dalam hadis yang kedua Rasulullah kata tak batal, dia hanya seperti anggota badan kamu yang lain. Maka dia tidak boleh ditinggalkan satu tu, dia kena combinekan. Pertama kita akan tengok hadis tu yang mana dahulu dan mana kemudian. Bila tahu hadis tu dahulu, itu maksudnya hadis tu dimansuhkan, dibatalkan dengan adanya hadis yang kemudian. Tetapi bila cari-cari tak jumpa, dan kedua-dua hadis ni sahih, maka hendaklah hadis itu digabungkan. Dan bila gabungkan, kaedahnya, maaf kata, jika menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak batal, tetapi kalau menyentuh kemaluan bersyahwat batal. Itu kaul. Ya, dari rujukan yang saya tengok perbahasan gabungan dua hadis tu. Oleh kerana tu, macam baby kalau kita basuh, kalau baby laki lah, yang perempuan kategori batal je. Yang kategori laki tu, kalau baby tu dia tidak bersyahwat, tak menjadi masalah, cuci kemaluan dia lah, ya. Tetapi kalau ada syahwat, ingat ya, baby pada umur 6 bulan, dalam kajian 6 bulan dia bermula adanya syahwat, ya, maka dia akan batal. Baik. Kemudian
Yang kelima, saya mulanya tak nak sebut, saya cuba nak bahaskan dalam bentuk mazhab Syafi'i, tapi orang tu minta saya buatkan juga. Okey, dia kata saya nak Ustaz buat dengan dia letakkan hadis-hadis. Okey, saya kata baik, tapi berhati-hati kan, nanti kontroversi saya kata. Okey, yang kelima, bersentuh kulit antara lelaki dan wanita yang halal nikah tanpa berlapik. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Dia berdalilkan Al-Quran dari surah Al-Ma'idah itulah, lamastumun nisa. Ingat ya, bila kita dalam masalah fiqh, bila kita berselisih, hormat antara satu sama lain. Tapi pendirian kita ada. Jangan kita berdebat, tak usah. Itu bukan cara kita. Ya, kita hormati yang lain, tapi kita boleh bagi pandangan kita. Terutamanya saya ketengahkan hadis-hadis ni, insya-Allah hadis sahih. Ya. Pasal saya nak pastikan kita pegang terus yang sahih. Macam kami dulu kadang-kadang belajar bercampur kan. Jadi bila nak buat rujukan tu dia jadi confused sikit. Tapi bila kita ketengah yang sahih aja, insya-Allah kita mudah-mudahan dapat beramal yang sahih. Okey. Bersentuh kulit antara lelaki dan wanita yang halal nikahnya tanpa berlapik. Dia menggunakan, Imam Syafi'i menggunakan dalil dalam surah An-Nisa ni. Surah Al-Maidah ni. Idza lamastumun nisa, bila kamu menyentuh wanita. Sedangkan pada hadis yang lain tidak batal, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Ya, siri hadis ni banyak. Dan kita dah katakan yang akan menterjemahkan Al-Quran juga adalah Rasulullah. Maka di sini tak mana yang menyebabkan tidak batal. Pertama, jika Al-Quran kata batal, apakah maksud lamas itu, sentuhan itu? Maka di sini datang perbahasan dia. Pertama, hadis Nabi SAW, apabila satu malam Aisyah merasa kan bilik dia kecil kan. Kita tahu dah bilik dia kecil. Tiba-tiba dia terjaga tidur, dia cari Rasulullah. Tak ada Rasulullah kan. Dan kita tahu Aisyah ada cemburu sikit kan. Ya, sikit ke banyak? Okey. Dia cari, mana Aisyah ni? Aisyah mana Rasulullah? Tiba-tiba dia terpegang kaki Rasulullah yang tengah bersujud. Ya, yang dikatakan dipacakkan dua kaki itu terpegang. Okey? Dan dia terdengar Rasulullah membaca, ialah Rasulullah mengisyaratkan di tengah solat, dia baca dalam zikir sujud dia. Ya. Okey. Dan Rasulullah tak berhenti. Okey, Rasulullah tak berhenti. Kamu sentuh aku, batal aku. Tak. Ya, dia teruskan solat dia. Okey. Lepas tu cuma masyarakat kita di kalangan orang yang bermazhab Syafi'i, dia kata mungkin Rasulullah Aisyah pakai selimut, sentuh dengan selimut. Kita kata mungkin tak. Kalau kamu duduk di tanah Arab, kamu tahulah musim panas pakai selimut ke tidak. Ya, dengan tak ada aircon pula tu. Di zaman tu saya duduk Madinah, saya tahu kan. Saya pernah duduk Madinah dulu, kerja di sana, saya tahulah panas kan. Okey, baik. Itu satu hujah dia. Hadis sahih. Okey. Kemudian hadis yang kedua, sewaktu Rasulullah SAW tengah solat, kan Aisyah berada di depan dia, maksudnya tidur, tengah tidur malam tu, ya. Dan riwayat menceritakan mereka tidak ada lampu yang khusus macam kita ni kan. Jadi waktu Rasulullah solat tu, dia nak sujud, dia menolak kaki Aisyah, ya, menolak kaki Aisyah. Lalu Aisyah tarik kaki dia dan dia macam ialah membengkokkan kaki dia, ya. Dan Rasulullah tidak berhenti dalam solat dia. Kalau batal, berhentilah. Itu kaedah dia. Dan yang ketiga, yang itu pun mereka membahas lagi. Mungkin Aisyah berselimut, dia tak selimut tu yang letih tu. Jadi mungkin, kita kata mungkin tak selimut. Okey, sekarang yang ketiga. Dan hadis ini yang ketiga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam hadis yang besar tu. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, yang mana Urwah bertanya kepada Aisyah tentang menyentuh wanita ke apa begitu. Lalu Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW kadang-kadang dia pergi ke masjid, dia mencium salah seorang isteri dia dan dia terus ke masjid. Okey. Agak-agak bila mencium isteri itu maksudnya berlapik. Oh, sebab lapik je kan? Tak logik. Di situlah hujah yang kuat mengisyaratkan yang dimaksudkan lamastumun nisa dalam ayat suratul Al-Maidah itu, maaf kata, ialah berjima. Okey, selesai masalah. Dan oleh kerana tu, bila orang yang ada fahaman ni, oh okey, faham dah. Tapi bukanlah maksudnya boleh kita nak sentuh perempuan yang bukan macam Nabi, tak boleh, haram.
tetapi nak menceritakan tidak membatalkan wuduk. Dan yang paling menarik sekali dalam bab ini, kenapa masyarakat Malaysia bila sampai di Mekah, bila bertawaf, kita kena tukar niat. Kenapa nak tukar niat? Kalau dah clear hadis begini yang menjadi pegangan kita, dia tidak membatalkan wuduk, tak payahlah tukar niat. Inilah pegangan kita. Sampai kat sana nak pegang yang tu pula, tak nak pegang di Malaysia. Mana maunya? Ya, bila kita dah faham, maka itulah pegangan kita, maka tidak batal wuduk. Kalaulah batal wuduk, yang paling penat dalam siri tawaf ifadah adalah orang lelaki. Dah lah kena buka sini, yang terbuka kulit dia. Orang perempuan pula kalau kena macam orang orang Turki, dia tariknya. Orang India dia pegangnya. Berapa? Baru nak melangkah dah batal wuduk. Baru nak melangkah batal wuduk. Kan? Tapi kita tukar, ya, masyarakat kita tukar niat begitu. Tapi saya katakan, kita dah belajar, tak perlu tukar niat, dan itulah yang sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Dan saya berpegang dengan hadis ini. Okey, kemudian yang keenam, makan daging unta. Okey, ini mazhab Syafi'i tak ada. Ya, ini berdalilkan hadis jelas. Rasulullah ditanya tentang apakah makan kambing bakar tu mengambil wuduk. Rasulullah kata jika kamu nak, ya, tak menjadi masalah. Tetapi bila disebut makan daging unta, lalu Rasulullah kata berwuduk. Ini mengisyaratkan makan daging unta itu membatalkan wuduk. Kenapa? Itu bukan urusan kita. Kita beriman, ittiba, ikut. Yang ketujuh murtad lah. Itu settle dah. Okay. Ada apa pertanyaan? Kok tak puas hati pula ke? Nak juga batal. Nak juga batal sentuh perempuan. Okey, batal. Ya. Kalau nak juga batal, batal. Bagi kita tak menjadi masalah, ya. Jemaah tu. Masya-Allah. Dia dah belajar lah tu. Yang berlepas tu, Ustaz cakap kalau selepas makan benda yang berbakar. Berbakar, disunatkan berwuduk. Yang makan daging unta tu bukan ke Rasulullah diam. Tak. Orang bertanya dia diam lepas dia tak jawab. Tak, dia jawab. Dia jawab. Dia kata ambil wuduk, berwuduk. Bismillah. Alhamdulillah, selesai wuduk. Habis dah. Ada apa pertanyaan? Kita nak melangkah lagi ni. Dah boleh jadi ustazah dah belakang ni. Ustaz. Maksudnya bab wuduk kita selesai. Tolong tengok fikir apa yang ni. Saya minta sangat kerana kita nak share kan. Okey, sekarang kita masuk bab yang berikutnya, tayamum. Allah katakan fatayammamuna sa'idan tayyiba. Okey. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Apabila kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu itu. Okey, clear? Clear kan ayat? Okey, Rasulullah akan terjemahkan. Rasulullah akan terjemahkan melalui sifat tayamum. Pertama kita lihat tayamum, maksud tayamum menggunakan debu suci gantian air untuk wuduk dan mandi, yakni mandi janabah dengan syarat-syaratnya. Apakah dia? Pertama, syarat sah tayamum masuk waktu solat. Ingat ya, kebersihan kita ni kotor ke apa, tak menjadi najis ke apa, tak menjadi masalah. Tetapi bila waktu solat wajib dihilangkan. Ya, maksudnya hilangkan di waktu solat mesti ada wuduk, bersih daripada najis, ya, yang menyebabkan kita diterima solat kita. Asalnya tak menjadi masalah. Tu pasal kalau kita kerja macam orang yang kerja dalam bahagian najis tu kan, ya, tangki najis ke apa, itu tak menjadi masalah. Ya, tetapi bila waktu solat dia kena bersihkan diri dia. Kerana yang wajib itu adalah solat. Okey? Baik. Masuk waktu solat. Kemudian tiada air. Ketiga, sakit tidak boleh kena air. Okey? Keempat, setelah berusaha mencari air, tak jumpa air, kan? Pergi kedai pun tak ada air dah. Okey. Yang kelima, debu yang bersih. Dia tak boleh tanah, pasir, tak ada. Okey, rukun tayamum, niat, tepuk pada debu, ya, debu ya. Ingat betul-betul debu. Pasal saya dapat satu klip video daripada Indonesia dan saya pernah dengar benda tu. Ya.
Kita ni kalau masalah air kat atas kapal terbang kan, nak solat atas kapal terbang. Tapi itulah masyarakat kita nak solat atas kapal terbang, ambil wuduk macam dalam rumah. Habis dalam toilet tu kan. Dan sehingga para menggari pun, yalah dia bercakap lah kan, kita faham. Ya, pasal memang berbahaya kalau berlaku kebocoran air-air tu, dia akan kesan lah pada kapal terbang tu nanti. Jadi, dia tak erti nak sistem mengambil wuduk dengan cara yang betul-betul. Itu pasal saya agak menggalakkan siapa yang pergi kapal terbang dengan sistem kita dengan pakai stocking apa semua, mempermudahkan. Terutamanya basuh kaki lah. Hanya sapu je kan. Senang je. Okey, baik. Jadi, tepuk pada debu. Dan satu lagi orang yang naik kapal terbang yang video tu kata, okey, kita sekarang saya nak ajar cara bertayamum di atas kapal terbang. Okey. Tanya pilot, kapal terbang ada debu ke? Okey. Para menggari pun. Dia ni tempat-tempat apa ni, tempat duduk seat orang tu kan. Okey, kita tepuk kat sini. Okey, lepas tu dia, saya kata dalam kapal terbang tak ada debu. Dalam kapal terbang ada habuk. Itu habuk tu. Memang bila ketuk tu cahaya matahari tu nampak terbang. Itu habuk. Kalau debu, fail kapal terbang tu. Ya. Betul ke? Memang tak ada debu. Tapi dia buat macam tu, saya kata salah. Tak boleh. Dalam kapal terbang tak ada debu. Iaitu habuk. Kecuali kalau debu dia letak kat situ, itu lain cerita lah. Okay? Dan bukan banyak pun, sikit je. Perlulah ilaha illallah, secubit pun cukup lah. Ya, nanti kita terangkan. Okey. Kemudian sapu muka. Okey. Dan sapu muka di sini, ya, perbuatan Rasulullah menterjemahkan bukan kena berkumur masuk dalam hidung. Masya-Allah. Kamu berkumur masuk hidung lain pula jadi. Kemudian yang keempat, sapu tangan. Yang kelima, berturut-turut. Okey. Kita lihat. Perkara yang membatalkan tayamum ialah kewujudan air. Ada je air terus batal, automatik. Lepas tu yang kedua, hilang keuzuran. Waktu uzur tak boleh kena air, dah hilang keuzuran, boleh guna air. Yang ketiga, habis waktu solat. Yang keempat, yang membatalkan wuduk lah. Okay. Ini dalam kisah Ammar Ibn Yasir yang diutuskan Rasulullah SAW sebagai wakil dia. Tiba-tiba dia menceritakan daripada Ammar Ibn Yasir kata, Rasulullah menghantar aku untuk satu urusan, tiba-tiba aku berjunub dan aku tidak mendapati air. Lalu aku bergelumang di atas padang pasir tu seperti dilakukan oleh haiwan. Kemudian bila balik aku menemui Rasulullah dan mencerita perkara tersebut kepadanya. Baginda bersabda, sebenarnya memadai untuk kamu untuk berbuat begini. Lalu Rasulullah menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya, kemudian menyapu yang kanan dan yang kiri, belakang tapak tangan dan wajahnya. Okey, hadis Bukhari, ya, Muslim. Ini okey, kita dah nampak dah. Ada beza sikit. Berarti sifat wuduk ada dua perbezaannya. Hadis yang pertama ni, ya, Bukhari dan Muslim mengisyaratkan dalam kisah ni Rasulullah tepuk dia tangan dulu. Lepas tu bermuka. Okey, hadis sahih bagi saya tak jadi masalah. Okey, kemudian yang berikutnya dalam riwayat Bukhari, kemudian baginda menepuk tangan dengan kedua tapak tangannya dan meniup debu yang ada pada keduanya, kemudian menyapu dengan kedua tapak tangannya itu akan mukanya dan tangan hingga ke pergelangan. Yang ni yang kita biasa. Okey. Nampak tak ada dua perkara dan kedua-duanya boleh. Tapi kita bicarakan yang macam Syekh Osman Khamis mengatakan, kita tengok ikut cara Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum, lebih selesa. Okey. Okey. Pertama, caranya meletakkan tangan tu kita tepuk. Ya. Boleh berlatih ke atas tempat sit. Okey, kemudian tepuk, dah tepuk tu kita tepuk macam tu. Kenapa pula kita nak debu? Betul nak debu, tapi kalau saya tertarik kita naklah debu tu lekat. Tak. Ini tanda ubudiyah tau. Kita mengikut arahan Allah. Dia tidak memaksa kita mesti penuh debu, nak lekat lagi, lekat debu, ambil air tu lekat. Lagi kan? Tak. Kita tepuk tu, okey. Satu, ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang perlu dibuat. Tiup pula. Habis apa yang ada? Ya, ada sikit-sikit. Tak mana datang
Saya tertarik tau bila perbahasan ulama kita teliti pasal ada ayat Al-Quran katakan tadi fatayammamu sa'idan tayyiban sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Rupanya tang situ Allah tidak mensyaratkan penuh tangan. Terjemah penafsiran ulama, Allah mengatakan min, maksudnya sebahagian ada pada yang melekatkan tangan tu, cukup. Subhanallah, pengabdian kita kepada Allah kan. Dahsyat penafsiran Al-Quran ya, begitu. Rupanya bukan nak mesti penuh tu. Dia hanya mengisyaratkan kita mengabdi kepada Allah. Itu yang paling penting. Okey, kita tengok lepas tu maka sapu muka dan cara sapu muka dia, okey? Sekali tu. Cukup. Dan dia tidak ada istilah mustakmal, ya. Maka habis tu tak payah tepuk lagi. Itu pada pandangan mazhab Syafi'i kita hormati. Dan ambil tangan tu, pastikan ni kena. Kalau ikut yang dalam hadis tu dia kata sini kena. Okey, kita buat macam tu. Dah habis. Ataupun macam ni, macam pun tak menjadi masalah. Yang penting sini. Okey, boleh faham? Okey, itu kaedah hadis yang kita kupaskan. Bagaimana kedudukan yang mazhab Syafi'i itu buat sampai ke siku? Sedangkan ayat Quran dia tak terang. Ya, pada untuk terang. Fasilu aydiyakum ilal marafiq. Tapi pada ayat tayamum dia tak terang. Kalau dia terang kita ikut. Tetapi bila tak terang, ini mengisyaratkan bila disebutkan tangan, ni dia tangan. Apabila dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Kat mana potong? Kat sini. Dia tak potong kat sini. Kalau dia kata faqta'u aydiyahuma ilal marafiq, maka dipotong kat sini. Potonglah tangan sampai ke siku, maka sini. Tapi tak, bila disebut potong tangan, inilah. Okey? Baik. Okey, ada perbahasan? Dan di sini tidak pula dikatakan ada doa apa? Doa lepas wudu, lepas tayamum. Pasal dia berlaku jarang sekali ya. Silat-silat semua hidup sekali je. Okey, alhamdulillah selesai tayamum. Oh, masya-Allah, 2 ilmu dapat dah. Ustaz, Ya. pasal yang perkara yang membatalkan tayamum ni dan air. Kalau macam kita kat especially kat negara sejuk macam mana? Okey, kalau saya faham. Okey, dia tengok keadaan. Kalau sejuk ada ni apa? Heater tak? Air panas. Kita dulukan tu. Kalau boleh. Pasal saya pernah berada di satu tempat yang salji dan waktu itu memang mula-mula salji turun tu kita dah satu, salji tak benar kan? Waktu tu. Lepas tu kita, siap buat air kepal tu. Kan macam kat Malaysia air kepal tu makan baling-baling. Rupanya salji ni sehari seronok 2 hari 3 hari. Kena seminggu. Morok dah kan. Semua duduk dalam selimut. Okey. Memang sampai satu tahap kami tak ada tempat untuk dipanaskan dah. Pasal kami ada camping sampai masuk pedalaman, betul-betul kawasan pedalaman ni. Ya, jadi sampai yalah nak buat api pun problem. Masuk waktu solat, apa kami buat? Kemah tu, buka bawah kemah tu, pasir kan, debu. Tak, terus sapu. Dah itu dalam keadaan terdesak lah. Tapi kalau ada air, masih ada air-air yang ni, kita akan cubalah. Tapi itulah, kalau saya tahu tempat-tempat yang begini, memang kalau sejuk-sejuk, kalau tak pakai lotion apa semua tu, kalau kena angin tu macam kena dihiris-hiris tu. Ya. Tapi itu terpulang. Kalau ada ke ruang untuk menggunakan air, gunakan air. Kalau tak, tayamum je lah. Ya. Tapi itulah, kalau nak tayamum, kat mana nak cari? Kat luar salji. Istinja jangan tak? Istinja. Istinja. Astagfirullahaladzim. Okey, kalau istinja, kita masuk bab istinja sedikit. Kalau istinja, okey, ikut hukumnya. Kalau nak tahu permulaan Rasulullah dan para sahabat, mereka beristinja gunakan apa? Batu. Ya. Gunakan batu. Sebelum hijrah penggunaan itu masyhur. Ya. Mereka tidak menggunakan air, jarang sekali pada ketika itu. Kerana apa? Masalah air. Di Mekah tu, air Zam-Zam tu lah satu telaga. Yang lain mana ada.
Dan mereka menghormati Zam-Zam begitu dahsyat sehingga kan tak ada air yang terhad. Jadi istinja mereka kepada batu. Dan di situ datang hukum istinja. Maka hukum istinja bila Rasulullah berhijrah sehingga turun ayat surah Taubah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya ayat berkaitan dengan Masjid Quba tu, penduduk Quba, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang tawabin, orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Dan ulama mentafsirkan pembersihan diri itu yang dimaksudkan kerana penduduk Quba adalah penduduk yang menggunakan air untuk beristinja dan Rasulullah suka. Maka itu yang jadi kita beristinja dengan air. Dan kalau ikutkan seperti mana yang kita belajar, alat-alat istinja termasuk batu. Okey? Apa lagi? Daun kering. Lagi? Kayu. Tisu. Itu tisu. Dan dia tidak membatalkan istinja dengan air. Kalau kita dah istinja dengan tisu cukup. Tapi kena belajarlah dengan syarat-syaratnya. Ya, paling kurang 3 tisu. Ya, 3 tisu. Maksudnya 3 kali dalam keadaan dah bersih tu, okey? Cukup 3 kali. Tapi kita tak biasa. Kita orang Cina buat kan. Tak, dia dibenarkan syarat. Terutamanya di waktu emergency kita boleh buat. Ya. Kalau di tempat-tempat yang sejuk macam ni pun boleh gunakan tisu. Okey. Okey, boleh? Faham? Okey, baik. Sekarang kita masuk. Okey? Nah. Dia ada perbahasan sedikit. Tetapi kalau ikutkan setengah pendapat mengatakan satu tayamum boleh buat solat berbagai-bagai. Solat sunat berbagai, solat fardu yang menjadi perbahasan bolehkah fardu yang akan datang. Ada pendapat mengatakan boleh. Tidak ada penghalangnya jika tidak membatalkan wuduk. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan hanya tiap-tiap solat fardu, satu tayamum. Ya. Tak perlu. Bila kita dah tayamum, dia tak perlu diulangkan balik. Ya, solat hatta mandi pun tidak diulangkan. Okey. Apabila Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat aku melakukan solat. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, solat bila Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, maksudnya lelaki dan perempuan satu je. Tak ada beza-beza. Rasulullah bila dia nak beza, dia akan bezakan. Okey, perempuan tak boleh pakai niqab, tak boleh pakai sarung tangan di musim haji. Dia bezakan. Tetapi bila tang solat, dia samakan. Jadi cara lelaki dan perempuan sama je, tak ada beza. Okey? Pasal apa? Terutamanya berdiri. Orang kata, perempuan kena rapatkan kaki apa kan? Tak, sama je. Okey. Baik, kita lihat satu bunga, 2 bunga. Okey, sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan solat. Pertama, Rasulullah mengatakan sesungguhnya perbezaan antara seorang lelaki dan kesyirikan dan kekufuran ialah pada meninggalkan solat. Maksudnya kalau orang tu tak solat memang masalah. Ya, sehingga qaul yang menakutkan, ya, disebabkan hadis mengatakan membeza antara Islam dan kafir itu solat. Na'udzubillah. Sehingga qaul ulama Saudi itu agak keras, ya. Bila seorang tak solat boleh jatuh kafir. Ya, hatta Imam Ahmad mengatakan, ya, melalui hadis, Imam Ahmad kata siapa yang tak solat kafir. Oh, dahsyat. Imam Syafi'i kata tak, dia tak kafir lagi sampai tabayyun, terangkan kenapa dia tak solat. Lepas tu ada perdebatan sedikit, namun kedua-duanya ijtihad yang kuat. Tak ada siapa pun mengatakan tak solat itu tak dosa besar. Ya, semua ijma' ulama tak solat dosa besar. Bukan kecil, ya, dosa besar. Ya, macam mana nak cerita? Kapal terbang tu besar, dia kategori kapal terbangnya saiz dosa dia. Maksudnya besar. Okey, baik. Dan sehingga kan ada qaul mengatakan kalau seorang itu tak solat, suami isteri boleh fasakh, terputus. Tapi kuat tu. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya pertama sekali akan dihisab solat hamba itu pada hari kiamat tentang amalnya.
adalah solat. Jika berjaya maka beruntunglah dia, tetapi jika buruk maka rugilah dia. Berarti solat kita akan dicek. Oleh kerana itu pastikan solat kita ikut cara Nabi, ya, supaya sah. Okey, persiapan solat. Persiapan bertemu dengan raja. Raja segala raja. Mudah bila disebut bertemu dengan raja tu, oh kita faham. Okey. Pertama, okey, ambil bunga ni. Solat di awal waktu. Fastabiqul khairat, as-sabiqu ila maghfirah. Ya, kita berlumba dalam mengerjakan amalan soleh ni. Solat pada awal waktu. Allah suka kepada orang yang berlumba-lumba untuk kebaikan dia. Yang kedua, pasti memakai pakaian yang sesuai. Maksudnya pakaian yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf itu, pakaian diambil dipakaikan waktu masjid. Pakailah cantik-cantik sikit untuk berhadapan dengan Allah. Kalau mampu kita bersedia selalu, lagi baik. Tapi Allah itu bersifat pemaaf. Dia kata hak mana yang kita mampu. Okey. Dan cara pakaian ini berhati-hati. Dia ada kaitan dengan masalah pakaian bergambar tu nanti. Dan pakaian yang sempit. Dua. Dan pakaian yang ada perempuan dia pakai berbunga-bunga tu kadang berbahaya. Telkung jenis berbunga-bunga. Saya pun tak faham, tapi saya dibagi tahu, ustaz, ya, bila tengok tu, bila dia rokok ke sujud, bunga tu kembang je. Amboi kata, kan? Sampai salam 2-3 kali. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, assalamualaikum kak beli telkong kat mana? Sudah. Dia berbunga tu, dia kembang. Itu tak boleh. Jenis mengganggu solat orang lain tu kan. Okey? Tidak melipatkan bahagian baju dan tidak isbat. Tidak melipat. Dia dalam solat orang lelaki ada lipat ni, bahagian tangan tidak boleh dilipatkan. Ya, dia kena. Ini berdalilkan hadis tu. Dia kena bukakan. Kalau rambut panjang orang lelaki pun dia tak boleh lipat. Dia kena bukakan rambut tu. Okey? Dan isbal, maksudnya isbal tu dia kain dia bawah buku lali. Dia kena angkatkan sikit atas buku lali. Melalui hadis riwayat Bukhari dalam 2 tempat. Kemudian tidak memakai baju bergambar dan kalimah yang mengganggu. Dia baju yang bergambar, kadang-kadang gambar tengkorak lah, gambar apalah, gambar yang tak sihat lah kita tengok. Lepas tu gambar tu pula jenis gambar, yalah, ada larangan-larangan tertentu. Kemudian saya pernah tengok baju yang tulisan na'udzubillah lah, kalimah walaupun bahasa Inggeris tapi kalimah tu tak baik kan, dia pakai. Ya, itu na'udzubillah, tak boleh. Kenapalah tak pakaikan baju nak menghadap Tuhan? Bayangkan, sampai kita fikir kalau dia nak menghadap raja pakai macam ni, macam mana agaknya? Macam mana dia nak menghadap raja pakai macam tu? Nampak tak respectnya kita kepada Tuhan kita yang mencipta kita. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kemudian di antara juga saya nasihat bagi kaum lelaki yang saya tengok dia pakai macam t-shirt tu. Dia pakai seluar t-shirt, tapi t-shirt tu pendek. Yang menjadi isu waktu rukuk, waktu sujud terutamanya sampai nampak bahagian punggung dia tu. Tak sah. Clear tak sah. Bila nampak punggung tak sah. Ya, maka dia kena tutup. Okey. Baju dia kena labuh sikitlah. Kemudian di antaranya tidak waktu makan terhidang. Bahkan kalau makan tu terhidang, disunahkan kita makan dulu. Ya, disunahkan supaya. Tapi ingat, sunnah makan dulu untuk menghilangkan lapar tu. Ya, bukan sedap pula tu dia. 2, 3 tambah 4 tambah. Sampai solat dah habis kan. Dia hanya untuk menghilangkan tu. Kalau tak, nanti kalau tak makan, orang duk menangis, mengalir air mata, dia mengalir mulut liur dia. Dia teringat makanan. Kemudian tidak waktu mau buang hajat. Ya, Rasulullah kata buang dulu. Kalau tak, dia berdiri tu dah tak betul dah. Tersengit apa hal dia tu? Ya, rupanya sakit perut, duduk menahan perut dia tu. Dan yang ke-7, tidak terlalu mengantuk. Ya, dia mengantuk sangat-sangat, tak boleh. Ni terutamanya berkaitan dengan solat berjemaah jugalah. Ya, kita katakan tidur dulu. Dan bila katakan tidur dulu, pastikan macam timing alarm clock kena ada, ataupun orang yang mengejut, takut dia terlepas. Ya, itu pasal di antara perkara ni kena ambil kira supaya dia dapat tidur tu bas. Okey. Kemudian tidak makan bawang atau yang berbau busuk. Ini ada larangan.
Kadang-kadang itu pasal orang, maaf kata orang jenis merokok tu kan, kadang kita tak selesa berbau waktu solat tu. Kan? Bukan sekadar makan bawang je larangan. Makan durian pun kalau bau, keluar-keluar bau belacan. Aduh, kata. Ganggu. Kemudian, tidak terburu-buru, tergopoh-gopoh, gapah pergi solat. Disebabkan lambat bersatu bab, disebabkan kita yang melambatkan diri kita satu bab. Lepas tu, kadang-kadang kita ingatkan, ya, memang Rasulullah larang lah. Ya, so tenangkan diri kita nak pergi solat. Nak pergi solat memang kena ketenangan. Dan yang ke-10, lapangkan diri dari urusan dunia. Urusan dunia ni akan mengganggu. Ya, tak kira terutamanya bagi peminat bola kan. Ui, dalam TV tu, oh bola tengok, Allah kena solat. Tengok cara dia solat. Macam pemain bola ni. Tum kan. Habis rakaat, gol. Kan? Masalah. Satu, urusan dunia. Kita pergi masak nasi kan. Allah, kita terpaksa tinggal. Waktu tu terganggu dalam solat. Apa juga masakan terganggu. Kecuali kalau dapur current. Ya, kalau dapur kat ni memang terganggu. Tiba-tiba dah bau hangit. Waktu tu speed. Memang laju solat tu. Ya. Dan yang ketiga, di antara perkara yang 10 ni berkaitan dengan urusan dunia, apa jugalah. Terutamanya mereka yang tengok TV lah, ya. Kadang-kadang cerita Korean, itu ramai tu peminat tu. Ya. Alamak, masuk waktu solat, mana nak besar? Korea ke? Cerita Korean tu cerita berhubung dengan Allah. Itu bergantung pada iman masing-masing. Kena pula cerita Raja Lawak. Yang jadi masalah tengah solat boleh gelap. Pasal apa? Dia teringat kisah Raja Lawak. Aduh. Yang ke-11, lelaki solat berjemaah di masjid lah. Baik. Dan nak habis dah. Kena laju. Okey, pertama menghadap kiblat. Seluruh badan ke kiblat dengan niat. Okey, bila kita dah clear wuduk, maka kita pergi dalam keadaan nak melakukan solat menghadap ke kiblat. Kaki dia tu agak kembang, tetapi sebenarnya ya, kaki tu hendaklah dalam keadaan tegak menghadap kiblat juga. Okey. Dan diri dengan keadaan selesa kita. Jangan terkangkang sangat, jangan tertutup sangat. Selesa kita dalam keadaan kaki menghadap kiblat. Itu dia asal dia. Kena berlatih, memang kadang-kadang susah. Okey. Kemudian yang kedua, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Bagaimana usalli apa semua tu kan? Kita katakan niat adalah di dalam hati. Maka buat niat begitu. Okey. Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan dalam dua bentuk. Pertama hampir ke arah macam ni ya. Yang telinga ni kita tengok okey, lebih kurang macam ni, dan satu macam ni. Betul, bertentang dengan bau. Okey, 1, 2. Ini hadis yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan Hakim. Dengan kalimah Allahu Akbar. Jangan panjang sangat. Allahu Akbar. Tu panjang. Allahu Akbar. Okey. Kenapa? Was-was. Itu yang sekata budak tu. Allahu Akbar. Dia nak masuk, tak masuk juga. Nampak tak? Dia berpunca masalah niat tu, was-was. Allahu Akbar. Saya geram seorang tu imam, tu guru pula tu. Ada dia terjemah buku, tapi kita nak sebut nama dia. Saya semayang, kami semayang. Ya. Mula-mula dia. Lama tu tunggu, lepas tu Allah. Ui, lamanya dah latih. Dia nak masuk tu. Allah. Kita kat sana tu tahan nafas. Kan, terikut tahan nafas. Allahu Akbar. Panjang. Kita pun Allahu Akbar. Dia kata silap tadi. Bengangnya. Dah punya lama tu tak masuk lagi rupanya. Kita dah angkat kepada Allahu Akbar. Dia kata okey, cancel balik. Angkat balik. Aduh. Itu was-was sebenarnya. Dia membaca. Dalam hati dia membaca tu yang jadi masalahnya. Sedangkan solat niat. Takbir Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Okey, kita lajukan. Kemudian meletakkan tapak tangan, ya, telapak tangan atas punggung telapak tangan. Okey, ini di antara cara dia kita tunjukkan. Okey, cara meletak tu ada 3. Pertama begini. 1. Okey, melalui hadis. Yang kedua, ni siku ni kan. 2. Dan yang ketiga macam ni. Okey, dia tak ada macam ni. Okey, 1, 2, 3. Kemudian pegang. 1, 2, 3. Dia tak ada macam ni, tak ada. Okey? Atas ialah kiri. Ini kanan, ni kiri. Kiri bawah.
Bawah kiri bawah. Okey. Clear ya? Baik-baik kalau saya dia buat kiri pula saya kena. Okey, kanan. Okey, itu je 3. Dan macam ni ataupun macam ni. Tak ada macam ni. Dan tak ada macam ni. Ini berkaitan dengan masalah sufism. Dia berkaitan qalbu, hati. Okey, 1. Dan maaf kata berkaitan di mana letak. Kita lihat ada letak bawah, ni kan? Ada. Okey. Dalam hadis mengatakan di atas pusat. Ya, Rasulullah kata fauqus surah. Ya, surah fauq. Istilah above, on, dia beza kan. Okey, begitu juga dalam bahasa Arab ala sadr, dia letakkan atas dada. Fauq pusat, atas pusat. Berarti bawah sini sampai ke pusat itu had dada. Jadi kita boleh letak sini. Tak boleh macam ni. Okey, sini. Okey. Dan sini hadis dhaif. Okey? Nampak? Kita laju lagi. Maka baca doa istiftah, lepas tu kita baca auzubillah kerana Allah mengarahkan bila nak baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca Fatihah, waladhdallin, kita amin. Dan baca sebaik-baiknya Fatihah dengan bacaan yang betul lah. Kemudian kita lihat melakukan rukuk. Okey, sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan seperti macam tadi. Ya, takbiratul ihram tadi. Okey, kita buat terus. Bila kita nak rukuk kan, kita akan buat Allahu Akbar. Okey, dia ada 3 cara. Pertama, tangan ni dah ni, lepas tu kita buat Allahu Akbar. Ini satu cara. Okey. Satu lagi cara, Allahu Akbar. Baru angkat. Okey. Dan cara yang ketiga, okey. Allahu Akbar. Okey. Tapi kita buat biasa yang kita buat lah. Allahu Akbar. Okey, pegang lutut. Tak nampak kalau siang kau tak nampak. Pegang. Okey, pegang. Tak apa, memang nak pegang kan. Okey. Baik. Okey, jangan pegang ni. Apa nama? Betis, jangan pegang paha, pegang lutut. Pegang kepala, lutut. Okey, kepala, lutut. Jangan pegang kepala kawan tengah jemaah. Okey, kepala, lutut. Okey, settle. Lepas tu waktu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, itu kebiasaan kita. Dia ada 2 juga, sami Allahu liman hamidah. Okey. Yang satu lagi, sami Allahu liman hamidah. Okey. Lambatkan dia. Saya pun dapat pasangan itu. Lepas dia sami Allah liman hamidah, sikit habis nak turun ke bawah. Dia begini. Okey. Dia ada 2 pandangan tu berkaitan dengan penafsiran ayat Al-Quran tentang berdiri. Kadang-kadang kita lihat orang bangun tu sami Allahu liman hamidah tu kan, dia letak tangan dia kat sini balik. Okey, ini ada pandangan-pandangan lah. Kebanyakan pada mazhab Hambali di Arab Saudi dia pegang di situ. Tetapi Syekh Albani membantah, dia kata asalnya lepas bangun tu tak ada, cara dia lain. Okey. Okey. Jadi baik. Nampaknya kita kena stop ni. Okey, dah rukuk. Dia 90 darjah. Okey, cara pandangan tempat solat kita, ada mengatakan tengok pada sujud kan. Dia ada 2 kaul pandangan. Ada katakan tengok tempat sujud, ada katakan tengok bahagian depan. Bukan semesti sujud. Berdalilkan hadis juga. Saya mula tak perasan, tapi bila disebut ada hadis, menarik sekali. Ya, boleh dua-dua. Tapi bukanlah tengok tempat lain. Tengok TV ke, tengok siapa tu, tak boleh. Okey, berarti tempat sujud. Tempat bawah. Ya, tutup mata tidak disunnahkan. Dia ada larangan sedikit. Tengok atas. Lagi. Okey, tengok atas lagi dilarang. Ya, ada larangan keras melihat kepada atas, terutamanya kalau kita solat di luar. Ya. Okey, di luar adalah dilarang keras. Kenapa? Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan mudah-mudahan dicabut mata kita melihat pada atas tu. Ada larangan. Okey. Sami Allahu liman hamidah tu. Jadi kita berhenti kat sini. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung. Wallahu a'lam bisawab. Ya, maaf atas kelewatan perbahasan ini dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan insya-Allah boleh cari maklumat-maklumat yang lain tu nanti.
ya, untuk kita berbincang sama-sama kalau ada masalah, ya. Baik, jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.